Jadi Rizal kira juga Rizal Alhamdulillah. Itu Rizal anak yang sudu tu tak mana tu? Yang sudah 26 dah. 26 ya? Di mana-mana dah. Dia belajar kat mana sekarang? Dia dah tamat belajar. Dia sekarang dia buat housemanship di HDA. Tanya hebat ni. Dia Rizal nak apa kan? Saya 5 orang anak. Sebelum saya di HDA, anak yang kedua di Hospital Batu Pahat. Dua orang dalam bidang perubatan ya? Dua, tapi yang anak kedua tu di bidang farmasi ni. Yang lain masih, yang ketiga masih mencari dah peluang saja tamat daripada dia. Kalau yang bosok? Yang bosok belajar di SMART tingkat tempat. Nampak? Okey. Kalau tengok yang dah 3 dah berjaya ya. Sama nak tanya juga itu merupakan satu kejayaan yang boleh dibanggakan ya. Mudah nak dapat sebagai perubatan ya. Ini merupakan satu role model juga kan ya. Saya rasa tumpah berbangga dan juga ya. Kita dah mengajar semua secara dah mudah ya. Tahun dia insyaAllah ini tahun yang ke-27 kan. Ya, masa saya datang dari tanya hari kita ada dia dapat peningkatan dari sudut ni menjadi fikir sebagainya kan. Saya tanya. Okey, jadi saya sikit nak sembang sikit sebagai seorang fikir ni satulah ya. Apa perasaan Cik Reza? Dari segi perasaan tu bagi saya lah sebab mungkin dalam saya ni dipostingkan di SMART. Jadi daripada guru biasa akhirnya jadi JBK1. Jadi budaya bekerja di SMART tu bagi saya dah tidak menjadi halangan dah. Jadi kita hanya mengikut keperluan bagi setiap pengetua lah. Jadi setiap pengetua tu ada cara-cara kita sendiri, keadaan kita sendiri. Dan memang pengetua-pengetua yang berada di SMART ni, maksud Tuan Haji sini adalah memang pengetua yang saya sangat hebat bagi saya. Jadi bagi saya tidak ada perkara yang boleh menghalang lah untuk saya berkomunikasi, melaksanakan tugas sebagai makanan satu. Terima kasih. Mana ada kesuasian ya? Kita Cik Reza sebagai seorang makanan di takbiran ya, tentu ada cerita berkaitan dengan kekuatan, ada kekurangan. Boleh kongsikan sikit? Okey, yang pertamanya dari segi kekuatan tu alhamdulillah lah dengan bimbingan daripada pengetua sendiri dan juga sekolah kita apabila bertukarnya pengetua, bagi saya tidak ada masalah besar dan guru-guru di SMART ni boleh mengadaptasi setiap perubahan. Jadi itu adalah sebenarnya kekuatan guru-guru SMART. Mereka boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan daripada setiap pimpinan yang ada. Itu kekuatan dari guru itu menjadikan saya sendiri rasa termotivasi lah untuk mengurus kerja-kerja dari segi kerja-kerja saya sebagai perongkanan pentadbiran. Jadi tidak adalah satu masalah yang sangat besar lah bagi saya sebab semua warga pendidik yang berada di SMART ini termasuk juga warga AKP memang memberi kerjasama yang baik bagi saya. Itu kekuatan yang ada lah. Cuma dari setiap kekuatan itu pastilah ada kelemahannya jadi kelemahannya mungkin saya ambil dari sudut kurikulum lah sebab itu perkara pokok lah, perkara pokok di mana setiap sekolah pun. Jadi dalam aspek kurikulum ni biasanya ada subjek-subjek tertentu yang menjadi penghalang kepada kecemerlangan dalam peningkatan GPS. Jadi yang sangat ketara di SMART ini adalah yang menjadi dikatakan killer subjek tu ialah matematik tambahan lah. Matematik tambahan tu menjadi killer subjek lah, selalu menjadi penghalang untuk mencapai GPS yang baik. Ya, kalau matematik tambahan ni memang bagi dipikir lah, rasa ni nak agak sukar kalau melihat kepada itu, tapi boleh diatasi insyaAllah ya, boleh diatasi. Kalau kita tengok pada gitu, berapa orang baca budak sebenarnya yang ambil matematik tambahan? Yang ambil matematik tambahan ada 119 orang. So di situ kalau kita tengok pada TOP yang baru ni 64 orang gagal. Jadi itu adalah jumlah yang sangat besar lah berbanding dengan yang lulus ni.
Oh, 60 orang belajar ni. Orang itu adalah bilangan yang sangat besar lah kan. Jadi di sini Berapa orang guru yang mengajar? guru yang mengajar ada 3 orang lah. Kita ada 3 orang cikgu matematik tambahan, kita cikgu Tanajim Razali, cikgu Sawana dan juga cikgu Nazrul Rosni. Dari segi guru yang paling berpengalaman yang ialah cikgu Muhammad Razali lah. Ya, kalau melihat kepada itu, rasa pada pandangan Cikgu Liza lah melihat kepada situasi itu, itu dia sudah TOP lah kita cari impian ada matlamat yang agak-agak macam mana pandangan kita? Dari segi matlamat tu kita impian yang memang setelah kita melakar, kita bermula dengan impian kan, jadi untuk melakar satu kejayaan. Dan sebenarnya ini kan dikaitan dengan sebab saya pun pernah terdengar ada dari Ustaz Zuramli menggariskan, dia kata kita mesti ada angan-angan. Jadi selarilah dengan slogan bermula dengan impian melangkah kejayaan tu. Daripada angan-angan itu kita mesti menjadikan sebagai cita-cita. Dan cita-cita itu kita berusaha. Bila kita jadikan cita-cita, maka kita berusaha untuk mencapai kejayaan kan. Jadi kita akan menjalani proses-proses tertentu, strategi tertentu. Jadi di sini dari segi matlamatnya memang kita sangat pasrah lah kalau dapat kita sangat pasrah untuk meningkatkan lagi ikhtiar bagi mata pelajaran matematik tambahan ini sebanyak kepada 4.09, sedangkan untuk ubi kita dah 7.68. Jadi jurang dia besar, lebih kurang 3.59. Itu adalah jurangnya. So dari segi strategi yang dirangka, yang program yang dilaksanakan lah. Di sini kita ada program yang panggil program Cakna Data Peduli Insan, di mana program ini dirangka untuk guru-guru mata pelajaran mengetahui markah pelajar yang paling tinggi, markah pelajar yang rendah, bilangan pelajar. Jadi cikgu ni diberi penilaian awal tentang soalan, kata ada 10 soalan bocor di situ kan. Intervensi, apakah amalan terbaik, apakah jawab yang cikgu buat. Jadi dari situ cikgu dah boleh nampak siapakah pelajar yang boleh dibawa untuk mencapai A+, A minus dan seterusnya, supaya yang gagal itu boleh tarik paling tidak pun kepada grade C. Jadi di sini kalau kita lihatnya, pelajar yang paling tinggi dalam matematik tambahan ni adalah Bidak Adriana lah. Bidak Adriana, markahnya 93. Jadi ukurannya di situ memang dah boleh capai A+ pun. Tapi kita ada pelajar yang pencapaian markahnya paling rendah ialah 3 markah. Jadi 3 markah ni bukan pelajar bukan tak boleh buat, boleh. Tapi dengan adanya pendekatan dari segi intervensi, itu falsafah Ibn Hajar, di mana pelajar diberi ruang untuk membuat ulang tubi lah. Jadi ruang masa diberi kepada pelajar untuk buat ulang tubi, dan dengan MOU dengan ibu bapa yang dilakukan di rumah, peperiksaan ulang tubi akan dibuat. Saya nampak begitu terancang. Tanya kepada saya sebagai seorang DPK berupaya merancang strategi yang macam tu kan. Cuma kalau saya dapat sikit minta cikgu dan tolong share sedikit lah kalau tengok kepada itu, apakah agaknya faktor kepada jurang yang agak besar dari sudut ini. Nampak daripada Liga tadi 90 lebih, kemudian ada seorang tu yang terlalu jauh. Tentu ada sebab yang mungkin sedikit analisis ada. Jadi kalau kita lihat kepada jurang itu, topik yang kita uji ini lebih kepada sebenarnya topik penggagalan. Sebab kalau kita lihat kepada ujian U1 itu, ia merupakan topik yang sangat awal dalam tingkatan 5 dan telah pun ada juga topik yang telah dipelajari. Jadi di sini bermaksudnya asas yang kurang mantaplah di situ. Jadi dari sudut itu, bila dari pelajar 6 pelajar ini
akan digabungkan dalam satu program lain pula. Kita namakan program Masih Ada Sinar. Program Masih Ada Sinar. Oh, Masih Ada Sinar. Okey, program jadi ini untuk pelajar yang gagal. Dan setiap orang setiap pelajar akan dipantau pula oleh seorang guru yang dikira sebagai ibu atau ayah angkat kepada pelajar berkenaan untuk mendekati pelajar itu. Apakah masalah-masalahnya? Mungkin ada masalah lain selain daripada pencapaian akademik. Jadi ini akan pelajar tersebut akan dibekalkan, pelajar ini akan dibekalkan dengan modul matematik tambahan. Jadi di sini dengan dipantau oleh guru ataupun ayah atau ibu angkat tadi untuk melihat perkembangan mereka. Oh, bagus sangat. Saya kata ini ada merupakan satu strategi yang sangat baik. Anda dah kenal pasti masalah ya. Maknanya dia lebih pada spesifik lah ya. Kalau dapat cikgu boleh kongsi sikit lah ya. Dari segi ansur maju setakat ni lah progres daripada perkembangan program ini, apakah agaknya signifikan daripada untuk mengatasi masalah? Jadi kalau kita rujuk kepada hasil yang telah yang diterima lah, hasil yang kita bolehi ya, sebab kita telah pun melaksanakan program bulan Tubi ni, bulan Tubi telah pun kita laksanakan pada bulan Mei yang lepas, iaitu pada 10 Mei 10 Mei 10 Mei. Oh, memang dah buat ni? Kita dibuat kepada 32 orang pelajar tu. Kita ambil 32 dahulu. Jadi daripada 32 orang itu telah menunjukkan satu keputusan yang baiklah. Cuma hanya daripada 32 orang tu 5 orang telah mencapai grade A. Oh, dapat grade A. Tanya. Dan C+ dan C, grade C 6 orang, grade B 2 orang dan grade D, E 9 orang. Jadi B 5 orang, yang gagal hanya tinggal 6 orang saja lagi. Itu pun maka dia dalam lingkungan itu pun. Mana daripada 33 tu dah tinggal 6 orang saja yang masih. Tinggal 6 orang saja lagi. Ini satu perkembangan yang sangat bagus. Jadi itulah menampakkan ansur majunya pelajar melalui program ini. Kalau boleh kita kongsi apakah kekuatan kalau kita tengok pada saya nampak satu apabila daripada 33 tadi dapat mengecilkan kepada 6 orang. Tentu ada satu keistimewaan. Boleh kalau dapat kongsikan? Dari sudut keistimewaan ni, yang pertama ialah MOU dengan pihak berbapa lah. Jadi program belajar di rumah tu memang ada komitmen daripada ibu bapa yang memantau sendiri pelajar ketika membuat peperiksaan di rumah. Dan dari peperiksaan di rumah peperiksaan di rumah. Jadi peranan PABG lah, peranan ibu bapa. Memang bukan saja guru-guru cakna data peduli insan, keluarga juga dia cakna data dan peduli insan, peduli anak. Peduli anak ya, peduli. Maksudnya ibu tu pun perlu tahu lah tentang data-data peperiksaan anak. Jadi di sini apabila pelajar tu sebenarnya peringkat awalan, pelajar itu akan dibekalkan dengan skema jawapan, sebab ini merupakan konsep ulang tubi. Jadi tak salah untuk pelajar itu diberi skema dan dia akan belajar dengan menggunakan skema tersebut. Jadi sama ada dia nak meniru ke dan sebagainya, tak apa, supaya itu adalah sebagai satu ulang tubi pada soalan yang sama. Pada soalan yang sama. Jadi ini sebenarnya untuk membentuk kemahiran supaya pelajar itu dapat menguasai topik yang dia gagal kuasai. Jadi itulah dari segi kelebihan dia di situ. Jadi apabila dia telah yakin menguasai, maka mereka akan diberi tempoh untuk melaksanakan peperiksaan ulang tubi. Jadi di situlah kekuatan yang ada. Pelajar tadi dia akan rasa yakin, aku dah boleh kuasai topik ni kata. Jadi dia akan menjawab dengan baik. Dapat membina keyakinan berpanjang. Keyakinan berpanjang untuk pelajar. Jadi maksudnya memecah blok yang ada dalam minda pelajar. Matematik tambah itu susah adalah tidak benar. Okey, tanya cikgu kerana itu merupakan satu anjakan ya. Itu satu dari sudut kalau tengok program itu ya. Mungkin dari segi mengupayakan guru yang mengajar matematik tambahan itu bagaimana? Okey, untuk mengupayakan guru-guru matematik tambahan tu, kita menggalakkan juga PLC di kalangan ahli panitia lah. Sebab ahli panitia bisa tahu matlamat panitia, apakah goalnya,
apakah ETR-nya, dan mereka perlu tahu dari mana untuk mencukil keupayaan pelajar untuk menggerakkan daripada gagal kepada lulus dan kepada grade yang lebih tinggi. Jadi sama ada dilaksanakan oleh ketua panitia sendiri yang seorang sangat berpengalaman, dan mereka juga boleh merujuk kepada tenaga-tenaga luar yang pakar dalam bidang tambahan. Dan juga selain itu sentiasa berbincang secara formal tak formal, mereka sentiasa berbincang dari sisi untuk kualiti soalannya, soalan kebatnya bagaimana. Ini dia ada PLC dia sendiri. Okey. Baik, dari itu saya nampak satu strategi yang sangat bagus, merupakan satu perkongsian yang sangat baik. Cuma tinggal lagi itu merupakan satu kesamaan kita. Cuma kalau kita melihat nanti dari segi ruang untuk progres perkembangan anak-anak didik matematik tambah ni, bagaimana setakat ini Cikgu Liza sebagai CPK melihat progres anak-anak didik ini? Kalau dari segi progresnya yang kita lihatlah, pelajar ini apabila adanya program MAS ni, jadi ini memberi ruang kepada pelajar itu untuk merasa diri mereka dihargai, walaupun mereka lemah, mereka dihargai. Dan di sini guru yang bertindak sebagai ibu atau ayah angkat itu boleh sentiasa memupuk, memberi motivasi. Dan kesannya, dari situ kesannya kita dapat lihat yang berlakulah peningkatan markah itu. Sebab biasanya guru pelajar tadi akan sentiasa melapor kepada guru ataupun ayah angkat dia lah, ibu angkatnya, tentang latihan dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh melihat melalui markah-markah tu tadi, markah tu mana sentiasa dipantau progres itu ini, progresnya, supaya mereka tidak leka lah, terutama pada masa PJPR begini. Okey, bagus saya lihat. Cuma sikit lagi kalau saling boleh saya nak dapatkan sedikit maklumat. Apabila kita sudah sampai ke mana tu dah nampak ansur maju yang sangat bagus, mungkin ada tak alternatif lain sebagai pelan susulan supaya kita dapat memperkukuhkan lagi dari segi result peningkatan ini. Okay, selain dari sudut program yang kita telah buat tadi lah, macam ada tata penyiasan, sepatu pengajar, ulangan dan juga program MAS, kita juga ada program yang lain, program-program yang lain. Cuti sekolah baru-baru ni pun kita dah ada satu kelas tambahan yang kita namakan kelas tambahan Smart Jaya. Itu antara program kita buat lah. Kemudian di mana dalam program lain guru akan fokus kepada topik yang tidak dikuasai tadilah. Dan juga bagi setengah mata pelajaran juga ada juga menggalakkan pelajar menguasai membuat video sendiri. Membuat video sendiri bagi topik yang mereka tidak kuasai. Jadi bila mereka membuat video tentang topik itu, akhirnya mereka boleh kuasai. Jadi ini antara ini buku macam satu inovasi juga ni. Siapa yang mengisytiharkan ni? Yang ini dibuat oleh panitia, contohnya panitia fizik lah, fizik. Dan juga panitia lain ada sebenarnya juga membuat video-video ini lah. Bahasa Melayu, mereka buat rakaman video lisan, bahasa Arab. Jadi ada membuat video-video tertentu lah. Jadi ini walaupun PPR tu hubungan dia jauh, tapi dekat. Jadi bila dia membina video tu, membuat video tu, maksudnya mereka sentiasa merujuk kepada guru. Dan ini menambahkan lagi pahaman mereka. Okey, baik. Okey, juga saya nak dapat sedikit lagi kalau saya sangat-sangat menarik tentang itu. Cuma kadang-kadang kalau kita nak mengupayakan guru, kadang-kadang dia mungkin, kata mungkin sebagai kita sebagai pemimpin, mungkin kadang-kadang dia dari sudut inovasi mungkin dia tak nampak. Ada alternatif lain supaya kita dapat membangunkan upaya guru. Alternatif lain adalah satu yang telah dirangka, yang telah pun dibuat sebenarnya, itu program JU. Kita melantik
di kalangan pengurusan sebagai JU dalam program pengupayaan 5P lah di kalangan pemimpin sekolah, di mana setiap pengurusan tu akan menjadi mentor kepada 4 atau 5 orang guru. Jadi mentor ataupun JU ni tadi akan bersemuka dengan menggunakan borang OPCDPI. Mereka bersemuka dan membincangkan apakah strategi dan apakah kekuatan kelemahan yang perlu dibuat, apakah inovasinya dan apakah intervensinya serta amalan terbaik. Amalan terbaik. Amalan terbaik. Okey juga, saya rasa sangat tahu tentang amalan terbaik. Boleh tak kongsikan sikit apa yang cikgu dah faham tentang amalan terbaik ni? Amalan terbaik ni kita tidak kita bukan sahaja menggalakkan inovasi lah. Mungkin ada guru menghadapi tekanan untuk melahirkan idea-idea inovasi yang baru. Jadi kita pandu juga guru itu supaya sentiasa mendapatkan input-input yang lain. Contohnya mungkin banyak, YouTube sekarang banyak tentang PDPC berkaitan dengan semua mata pelajaran. Dan juga atau mungkin mereka berkongsi dalam panitia. Jadi perkongsian panitia itu yang terbaik, amalan terbaik itu dibuat oleh semua ahli panitia yang lain. Supaya semua ahli panitia dapat impak yang positif daripada amalan terbaik. Jadi kita dapat daripada sumber yang keluar sebab ada YouTube dan sebagainya, atau di kalangan ahli panitia sendiri ataupun daripada panitia lain yang boleh diguna pakai amalan terbaik itu. Jadi konsep sharing itu kita buat semua guru di sekolah, kita adakan konsep sharing amalan terbaik masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Riza. Saya nampak satu penerangan perkongsian yang sangat baik, dan ini merupakan satu ciri yang saya rasa memang menepati sebagai seorang guru pengetahuan. Teruskan perjuangan ini Cikgu Riza, dan saya rasa ini saya sangat tertarik kalau kita dapat teruskan langkah-langkah macam ini. Saya percaya sebagai seorang guru pengetahuan, saya rasa seorang yang sangat hebat dan boleh bawa. Teruskan perjuangan Cikgu Riza. Terima kasih.